apabila pemikiran, ideologi, ism bermula daripada liberalism, pluralism, secularism, hedonism, kronism, nepotism. Ism ni tuan-tuan dan puan sekalian, yang akhirnya membawa kepada keruntuhan akidah. Nomor satu, keruntuhan akidah. Kalau kita lihat sejarah di barat, tuan-tuan, turun ke ataupun abad ke-15, masih di Eropah berlaku pertembungan antara gereja dengan rakyat, gereja dengan masyarakat awam, kerana gereja pada ketika itu berkuasa dan ingin stabil negara. Tapi masalahnya pada ketika itu gereja, mereka mengambil kesempatan terhadap kejahilan rakyat, kelemahan rakyat, dia tipu rakyat. Apa yang gereja buat, tuan-tuan dan puan sekalian? Antaranya yang mereka lakukan, buat surat pengampunan. Siapa nak minta ampun dan dosanya, agar dosanya diampunkan, tulis surat, hantar pergi ke gereja. Bayar sikit. Dengan jumlah kadar tertentu dia bayar, dosanya diampunkan. Jadi ramai orang pakai hantar surat, minta surat pengampunan, dengan surat dan dengan bayaran. Macam mana sekalian ada sesak ayah pin dulu ni, tuan-tuan dan puan sekalian, nak pergi ke syurga, isi orang masuk syurga. Syurga apa nak masuk? Kalau masuk syurga bawah sikit, kalau bukan orang keprak, orang biasa-biasa, tuan-tuan dan puan sekalian, dia masuk syurga bawah dah. Orang yang ada duit sikit, bayar mahal, dia masuk syurga lagi tinggi. Hal yang sama berlaku di Eropah pada abad ke-15. Sehingga kan masyarakat bangkit. Tuan-tuan dan puan sekalian, antara yang popular bangkit ni, seorang tokoh barat yang popular, Martin Luther. Ada orang kata, apa ustaz ni guna nama Martin Luther? Saya kata lah, kita cerita sejarah dia. Kita bukan suruh ambil contoh daripada dia. Sebab dia Protestan, lawan dengan gereja Katolik. Kita bukan suruh ambil contoh dia. Kita kata dia pada ketika itu, Martin Luther, dia bangkit, tuan-tuan dan puan sekalian, dia lawan gereja Katolik. Maksud apa? Dia kata gereja Katolik lakukan penipuan, tipu rakyat, tipu masyarakat awam, yang kami tak boleh terima. Tapi Martin Luther membawa pendekatan yang lagi bahaya. Bahaya kok mana, tuan-tuan dan puan sekalian? Dia pisahkan agama daripada pentakdiran. Dia pisahkan agama daripada kehidupan. Dia pisahkan agama daripada ekonomi. Dia bebaskan manusia daripada terikat dengan pegangan agama. Yang penting ada akal, ada rasional, boleh fikir, guna akal, boleh hidup. Agama di mana tempatnya? Gereja. Ini bahaya. Yang inilah yang orang kita panggil, orang kampung saya sebut sebagai liberal. Bukan orang kampung saya sajalah, semua kita sebut liberal. Liberal ni maksud bahasa mudah, bebas. Bebaskan diri daripada tekanan agama. Walaupun agama ajar kita berekonomi, jangan kaitkan agama dengan ekonomi. Walaupun agama mengajar kita bersosial, berhubung, bermuamalah, bebaskan, jangan kaitkan agama dengan sosial. Walaupun agama mengajar kita, tuan-tuan dan puan sekalian, walaupun agama mengajar kita dalam hal-hal pembangunan, dalam hal-hal kemanusiaan, dia kata ada humanity lain, agama lain. Sebab tu ada pihak yang memandang isu yang berlaku di Israel pada hari ini, di Palestin. Sebahagian daripada mereka dia kata apa? Dia kata tak ada kaitan dengan akidah, tak ada kaitan dengan agama. Ini sebenarnya terkait dengan humanity, kemanusiaan. Kekejaman Zionis tak ada kaitan dengan agama pun.
Dia kata Zionis lain, Yahudi lain. Yahudi pun ramai tak setuju dengan Zionis. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya dia main daripada kerangka tulang yang sama. Yahudi itu Zionis, Zionis itu Yahudi. Cuma Zionis ini dia teroris Yahudi. Teroris Yahudi. Tapi akidah Yahudi terhadap umat bangsa selain daripada Yahudi sama dengan akidah Zionis. Yahudi dia beriktikad bangsa selain daripada bangsa dia hina, bina, anjing. Bukalah kitab-kitab mereka baca. Allah sebut dalam Quran jelas, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani takkan redha ke atas kamu selama mana kamu tidak mengikuti agama dan pendirian mereka. Takkan redha. Allah tak abak pun Yahudi jenis Zionis ke, Yahudi jenis ni ke, Allah pukul rata Yahudi. Ini jelas. Tapi ada orang dia pisahkan, terkesan daripada ideologi liberal barat, pisahkan agama dan kemanusiaan. Sedangkan dalam agama ni tuan-tuan dan puan sekalian, kemanusiaan dia tahap dahsyat. Kalau masa belajar kita baca tahap gaban, mementingkan, menitik beratkan soal kemanusiaan. Kalau bayangkan, kalau sekiranya tuan-tuan dan puan sekalian, apabila Allah sebutkan tentang Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah Muhammad itu diutuskan kecuali untuk ataupun sebagai rahmat untuk sekalian alam, seluruh alam. Rahmat. Sebab tu kalau tengok dalam isu beristinja ni maksudnya kita cucikan najis dengan menggunakan sama ada air ataupun benda-benda kesak seperti batu. Istinja boleh dengan air, istinja juga boleh dengan batu. Tuan-tuan dan puan sekalian, ketika mana menggunakan batu, tuan-tuan, Nabi pesan tak boleh beristinja dengan menggunakan raus wala ilam. Tak boleh beristinja dengan menggunakan najis dan juga tulang. Pasal apa tak boleh beristinja dengan menggunakan tulang? Sebab kata Nabi, tulang makanan kaum jin. Sifat Islam itu dia jaga hak jin, hak tak nampak pun ada hak. Jaga. Hak haiwan tak payah habaq lah. Pelacur tua yang bagi minum seekor anjing yang dahaga, bagi minum seekor anjing, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Seorang lelaki tuan-tuan dan puan sekalian kurung kucing sampai mati tak bagi makan, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Sahabat Nabi yang nak buat korban, dia nak sembelih kambing, dia tunjuk pisau di depan kambing yang lain. Nabi tegur, aturi antaqtulahu qatlatain, awak hang nak bunuh dia 2 kali bunuh ke? Sifat ihsan. Tu dengan haiwan, tu dengan jin yang tak nampak. Tuan-tuan, apatah lagi dengan manusia dalam berperang. Tuan-tuan, strategi jahat, provokasi jahat, golongan-golongan musyrikin Makkah, Arab jahiliyah, kalau perang mereka akan rosakkan mayat tentera Islam. Ini provok, nak membangkitkan kemarahan orang Islam. Dia saja, dia rosak mayat, cincang mayat bagi hancur. Tapi Nabi tak ajak ikut emosi. Nabi larang. Nuhina 'anil muslah. Kami kata para sahabat dilarang daripada mencincang mayat orang bangsa perang. Tak boleh, walaupun dia kafir, walaupun dia bukan Islam. Ini sifat kemanusiaan sangat dahsyat. Tuan-tuan dan puan sekalian, bahkan kita kategorikan Islam ini dikategorikan kafir. Ada berapa jenis kafir? Ada kafir yang disebut sebagai kafir muahadah, yang ada perjanjian dengan orang Islam. Orang Islam tak boleh ambil hak mereka, masih ada perjanjian. Kafir zimmi yang mana kafir yang mereka mendapat perlindungan dari negara-negara Islam, kita juga tak boleh ambil hak mereka. Kafir musta'man, orang kafir yang masuk meminta perlindungan dalam negara kita kerana mereka ini pelarian, juga kita tak boleh ambil hak mereka. Tak boleh sakiti mereka, tak boleh susahkan mereka, tak apatah lagi bunuh mereka.
Man qatala mu'ahadan, kata Nabi, lam yarih raihatal jannah. Siapa yang bunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, yang ada hak kebenaran berada di tanah kaum muslimin, maka dia tidak akan mendapat bau aroma syurga. Tengok, kafir harbi cerita lain. Kafir harbi dia serang orang Islam, dia sakiti orang Islam, dia bunuh orang Islam, ambil hak orang Islam. Yang tu cerita lain. Sebab kalau dulu masa kecil-kecil dulu ada orang duk ajak ke kampung-kampung, mereka duk ajak, sebahagian bukan semua. Duk ajak kata tak apa, kalau hang pergi curi kedai hancur tak apa, dia kafir harbi. Budak-budak ni pergi curi pinggang, pergi curi kopok, pergi curi yang ni. Balik-balik Tok Syekh mengajak, tak apa, harus. Siapa ajak ni? Islam tak ajak lagu tu. Ini satu ajaran dan didikan yang salah. Islam menjaga hak semua. Sebab tu bila kita bercakap pasal humanity, kemanusiaan, Islam menjuarai isu-isu kemanusiaan. Jadi sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, bila liberal ini mula masuk bebas. Perkara pertama dia nak buat, dia nak bebaskan umat Islam daripada akidah yang sahih, yang benar. Apa dia buat? Liberal ni kita teringat, dia punya prinsip dia punya metodologi dia dalam berhukum adalah taqdimul aqli 'ala an-naqli, iaitu mendahulukan akal melebihi nas wahyu. Dia pakai akal. Wahyu ada tak mau guna, dia pakai akal. Rasional. Suatu cara strategi pertama, kita bercakap dalam konteks negara kita. Apa yang dibawa? Ideologi pluralism. Pluralism ini bukan baru 2-3 hari ini, tuan-tuan dan puan. Dia masuk dah lama lah. Bahkan ada 1-2 filem di penghujungnya, tuan-tuan dan puan, dia membawa satu kenyataan semua agama itu sama, yang akhirnya akan kembali kepada Tuhan yang satu. Kenyataan ni kalau dibuat oleh orang Islam, kenyataan ni, perkataan itu, bukan orang yang kata. Saya katakan perkataan dia itu, kenyataan itu kenyataan kufur. Boleh membawa kepada kekufuran orang yang berkata. Bukan ringan. Sebab apa? Sebab agama yang diiktiraf mengikut akidah orang Islam hanyalah Islam. Kita tak boleh iktiraf agama lain. Kita tak boleh kata agama ini sama dengan agama kita. Sama seperti orang beragama Kristian, sama seperti orang beragama Buddha, sama seperti orang beragama Hindu. Mereka tetap mempercayai agama kami adalah agama yang terbaik. Mana ada pagi mengajak tuan-tuan sekalian di dalam gereja berkata kepada pengikut-pengikutnya ataupun orang yang datang ke gereja, dia kata sama dia sebenarnya, Kristian sama dia dengan Islam, tak ada masalah. Tak. Kalau tidak takkan berlaku di DUMC, tuan-tuan dan puan sekalian. Gereja di Petaling Jaya yang popular kisahnya, dilihat di dalam internet dan sebagainya, YouTube. Bagaimana ada seorang Islam, tuan-tuan dan puan sekalian, yang kemudian dia murtad, dia meluk agama Kristian, dia bercerita tentang Islam, dia bercerita betapa dia tak tahu, dia baca Quran, dia tak faham apa semua. Dia nak gambarkan apa? Dia nak gambarkan Kristian agama lagi bagus daripada agama Islam. Ini bercampur dengan prinsip pluralism yang sebahagian daripada tokoh-tokoh mereka bawa. Pluralisme sama. Semua bawa sama. Setuju atau tidak bila kita beritarik seorang Sami Buddha, tarik dia dari sini kata, wahai Sami, katakan Buddha sama dengan Islam, hukum dia sama. Boleh tak kami nak ajak pengikut sebahagian daripada Sami Buddha, jom ikut Islam? Pasal sama agama kan? Semua masalah. Pasal nak takut sangat? Kan sama. Pasal kalau kita tak pilih kat orang yang beragama Hindu, habaq ada tak? Mai sini, mai masuk Islam, mai bersama-sama dengan Islam, kan sama. Mai itu amalan kami, mai hari kebesaran kami, mai meraihkan bersama-sama dengan kami, mai salat bersama dengan kami. Pasal betul sama dia kata, tak boleh, kita tak kaki saja. Tak boleh lebih. Tak boleh. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab apa? Sebab masing-masing orang yang beragama Hindu mempercayai agama kami yang terbaik. Orang yang beragama Kristian, mereka berhak mempercayai agama mereka yang terbaik.
orang yang beragama Buddha, mereka berhak beriman dan meyakini agama mereka yang terbaik. Tapi kita orang Islam, mengapa kita gadaikan? Mengapa kita sanggup memberi ruang? Oh tak apa, agama kita sama dengan agama ni. Kenapa? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Inna ad-dina 'inda Allahi Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal min. Siapa yang pilih agama selain dari Islam, Allah takkan terima daripada dia. Jadi kita berhak, kita kena maklumkan kepada orang Kristian, kami berhak untuk kata agama kami agama yang terbaik. Seperti kalian berhak untuk kata agama kalian adalah agama yang terbaik. Bukan? Sebab Islam meletakkan prinsip dan pendirian. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam beragama. Maksudnya orang yang bukan Islam tak berhak kita paksa dia untuk terima Islam. Inilah kita buka orang. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab itu pluralisme ni tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dalam sejarah orang yang beragama ni dia boleh terima pluralisme. Orang yang ada akidah, yang ada kecenderungan kepada agama tertentu, tak ada orang yang boleh terima pluralisme. Kecuali setelah datang pemikiran liberal ini yang mendahulukan akal melebihi nas wahyu, wujudlah manusia-manusia yang sanggup gadaikan dan rendahkan agama dia dan samatarakan agama dia dengan agama-agama lain. Sedang hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Fitnah pluralisme ini sangat serius dalam negara kita pada hari ini. Usaha dia main macam-macam. Bermula daripada liberal, okey, dia asingkan dulu orang kehidupan manusia daripada agama. Mula-mula dia serang akidah, dia bawa ideologi pluralisme. Lepas tu dia serang ekonomi umat Islam, dia bawa ideologi sekularisme. Tak apa nak niaga dalam ekonomi, berekonomi lah, tanpa sekatan, rasuah lah, riba lah, korupsi lah, tak ada masalah. Yang penting fulus, untung. Sekular. Pisahkan manusia dalam berekonomi dengan agama. Menyebabkan wujud tamak haraba, menyebabkan wujud kronisme, menyebabkan wujud macam-macam hal yang kita sangat-sangat kecewa. Main daripada mana? Liberal. Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian dia masuk bab akhlak. Dia nak rosakkan lagi, liberalkan akhlak manusia, sehingga disokong, disupport golongan-golongan LGBT yang Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam laknati, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, LGBT, lesbian, tentang homoseksual, gay. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila Allah sebut dalam Al-Quran, innakum latatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, sesungguhnya kamu wahai kaum Lut mendatangi, melakukan perkara yang keji lagi jijik yang tak pernah dilakukan oleh generasi sebelum daripada kamu. Allah cerca dalam Quran, tiba-tiba kita pergi nak support mereka. Bila Nabi sebut dalam hadis, "Idza wajadtum man 'amila bi'amali qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul." Bila kamu bertemu dengan orang yang beramal dengan amalan kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan orang yang dilakukan ke atasnya dalam kurungan sekiranya dia redha. Amalan yang dicerca, tapi tiba-tiba ada kata support. Orang yang support ni tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang support ni, dia bukan kata tak aku suka, aku setuju dengan amalan ni. Dia kata tak apalah, bagilah mereka beruang untuk bersuara, bagilah mereka ruang untuk menuntut hak-hak mereka. Tuan-tuan, kenapa kita nak bagi ruang? Kita nak bagi ruang yang mana ruang tersebut menjadikan kita orang yang redha dan bersetuju dengan tindakan mereka. Melainkan kita nak panggil ustaz, tak ada hakim, daripada jaki, daripada jari, bagi tazkirah, cerita lain.